Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk bahasa Melayu pada hari ini, kita akan belajar iaitu tema tentang keselamatan. Tajuk kita pada hari ini iaitu waspada arus karau. Okey, kita akan merujuk buku teks bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 62. Baik, kamu boleh bersedia dengan buku teks kamu masing-masing. Okey, pada muka surat 62 tu, teks tu dia ada satu petikan. Petikan teks tu bertajuk waspada arus karau. Okey, petikan ni adalah petikan berkenaan dengan dialog di antara Encik Nazri, Afifi dan Azrul. Okey, dia cerita tentang mereka bercuti di Terengganu ni. Okey, baik. Cikgu akan baca secara ringkas petikan teks ni dan kamu pun boleh baca bersama-sama cikgu ataupun baca sendirian lepas ni. Okey, ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi dan Azrul bersia-sia di tepi pantai. Baik, Afifi bertanya pada ayahnya, "Wah, jernihnya air laut di sini. Seronok jika dapat mandi manda." Okey, ayah Afifi menjawab, "Jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri." "Apakah arus karau, ayah?" Arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya, yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah punca berlakunya lemas. Baru-baru ini, saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah kepada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ya, Afifi, Azrul, kamu bukan sahaja perlu tahu berenang, kamu juga, apa respon yang kita boleh bagi tempat kosong ni. Samping kita tahu berenang, kita juga kena tahu keadaan, mungkin keadaan pantai, keadaan ombak, sebab arus karau ni dia melibatkan ombak-ombak yang besar di tepi pantai. Jadi bila kita pergi bercuti di satu tempat, mungkin di pantai, kita kena pastikan dululah persekitaran tu selamat untuk kita mandi. Kalau tengok ombak besar, arus deras, jadi kita kena elakkanlah daripada kita turun ke pantai tu. Okey, dalam petikan ni, dia ada perkataan yang telah dibirukan. Okey, kita tengok satu-satu. Nombor 1, perkataan dapat, harus, patut, boleh, mungkin, telah, baru, mula, masih, akan dan perlu. Okey, perkataan-perkataan yang telah dibirukan. Perkataan ni pendek aja. Okey, perkataan-perkataan ni dia berkaitan iaitu dengan tajuk yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, kita akan sentuh satu aspek dalam bahasa Melayu iaitu tata bahasa. Perkataan-perkataan yang dibirukan tadi itu ialah kata bantu. Okay, kita tengok kata bantu. Apa dia kata bantu ni? Baik, kata bantu ni dia ada dua jenis. Dia ada dua bentuk lah. Nombor 1, kata bantu aspek. Kata bantu ragam. Kata bantu aspek ni dia nak menunjukkan perbezaan masa. Contoh dia telah, akan, baru, masih. Dan kata bantu ragam pula, dia nak menunjukkan ragam perasaan. Iaitu mungkin, boleh, dapat, harus. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Okey, slide ni kecil sikit untuk kamu. Kalau kamu tengok di komputer mungkin lebih jelas. Kalau di handphone mungkin kecil sikit lah. Okey, kita tengok nombor 1. Dia menunjukkan perbezaan masa. Kata bantu yang menunjukkan masa. Okey, contoh. Masa kini, benda yang sedang berlaku. Ayat pertama. Mereka sedang mendengar muzik. Okey, kata bantu sedang menunjukkan benda tu tengah berlaku. Dia masih berdiri di situ. Okey, benda yang sedang berlaku lagi. Okey, nombor 2. Masa lampau. Kata bantu yang nak menunjukkan benda tu dah jadi dah.
Benda tu dah berlaku dah. Okey, kita pergi ayat pertama. Ayat pertama dia tulis Malaysia pernah dijajah Inggeris. Okey, benda tu dah berlaku lama dah. Dia nak menunjukkan masa yang dah jadi. Okey, nombor 2, sungai itu telah kering airnya. Benda tu mungkin musim kemarau ke, benda tu dah jadi. Okey. Kita ke contoh nombor 3, masa hadapan. Benda ni belum berlaku kan, masa hadapan. Bas itu belum tiba di stesen. Maksudnya bas tu belum sampai. Maksudnya benda tu tak berlaku lagi. Okey. Nombor 2, singa akan pupus 5 tahun lagi. Okey. Jadi perkataan masa hadapan ni adalah andaian ataupun anggaran apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okey, kita ke contoh nombor 2, kata bantu ragam perasaan. Iaitu berkaitan dengan perbuatan. Okey, tengok nombor 1 ni. Okey, hendak. Kemahuan menunjukkan contoh. Contoh dia hendak, mahu, enggan. Ayat pertama, ibu hendak ke pasar. Li enggan ke sekolah. Limah tidak mahu ke tadika. Okey, perkataan-perkataan ni menunjukkan perbuatan. Dia nak buat sesuatu. Dia tak mahu sesuatu. Okey. Okey, nombor 2, mesti. Mesti melakukan sesuatu. Contoh ayat, ayah harus pergi kerja. Siti mesti ke sekolah. Sarah patut didenda kerana datang lewat ke sekolah. Okey. Tapi kita tak boleh pergi sekolah lah ni. Itulah. Harap nanti kita boleh pergi sekolah nanti. Okey, jadi benda-benda ni mesti dilakukan. Menunjukkan perbuatan yang benda tu mesti berlaku. Okey, dan yang contoh yang terakhir, yang nombor 3 ni. Aiman boleh makan aiskrim selepas batuknya pulih. Dia menunjukkan perbuatan tu boleh berlaku lepas ni. Okey, Laila dapat menghafal sifir. Dia dapat menghafal sifir. Okey, dan gitulah contoh-contoh yang ni mungkin harap kamu mudah faham, dan secara mudahnya kata bantu ni dia ada 2 jenis je kamu kena ingat. Satu menunjukkan masa, satu lagi menunjukkan perasaan. Masa dan perasaan saja. Okey. Kita ke aktiviti seterusnya. Okey. Aktiviti seterusnya iaitu bina ayat. Okey, bina ayat ni cikgu nak minta kamu buat dalam buku latihan tata bahasa, itu buku panjang kuning tu. Okey. Ayat pertama iaitu sedang. Alif sedang mengulang kaji pelajaran di rumah. Okey, ayat ni cikgu dah bagi dah. Kamu boleh bina ayat sendiri pun boleh, lebih baik. Kamu nak ikut ayat cikgu pun tak ada masalah. Okey, nombor 2, pernah, telah. Nombor 4, belum, hendak, mesti, boleh, dan terakhir mungkin. Okey, kamu bina ayat daripada 8 perkataan yang cikgu senaraikan. Okey, cuba buat ayat yang mudah. Tak perlu yang terlalu panjang. Dan nanti boleh hantar hasil latihan ni pada personal WhatsApp cikgu. Baik, sekian saja sampai di sini. Selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.